Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Muhammad Adib. Saya mengambil subjek renang dan keselamatan air. Hari ini saya akan menjelaskan tentang cara-cara melakukan cardiopulmonary resuscitation ataupun lebih dikenali sebagai CPR. Untuk melakukan CPR ini, kita perlulah menggunakan teknik-teknik seperti DRS ABC. Berikut merupakan teknik-teknik DRS ABC, iaitu D untuk danger atau bahaya, R untuk response atau tindak balas, S untuk shout atau jerit, A untuk airway atau saluran pernafasan, B untuk breathing atau pernafasan, dan C untuk circulation atau peredaran darah. Untuk melakukan CPR ini, kita mestilah memastikan mangsa itu berada dalam keadaan tidak sedar ataupun pengsan. Untuk langkah pertama, iaitu danger ataupun bahaya, adalah langkah untuk menilai situasi yang berlaku bergantung kepada tempat kejadian. Alihkan benda-benda yang boleh mendatangkan bahaya kepada kita dan mangsa, dan cuba meminta bantuan kalau perlu untuk mengawal keadaan. Langkah ini boleh dilakukan seperti gambar rajah ini. Okey, untuk langkah yang seterusnya ialah respons ataupun tindak balas. Ini adalah langkah untuk memeriksa tindak balas pesakit. Langkah ini boleh dilakukan dengan mengejut pesakit, tepuk bahu dan sebagainya. Letakkan pesakit berbaring di atas permukaan yang padat. Okey, teknik respons ini boleh dilakukan seperti gambar rajah ini. Langkah yang seterusnya ialah shout ataupun jerit. Langkah ini dilakukan dengan kita menjerit kepada pesakit tersebut supaya dia sedar. Pesakit tidak menyedarkan diri, kita seharusnya menghubungi ambulans dengan secepat yang mungkin. Talian yang boleh dihubungi adalah 999. Langkah shout ini boleh dilakukan seperti gambar rajah ini. Langkah yang seterusnya iaitu airway ataupun saluran pernafasan. Langkah ini boleh dilakukan dengan teknik angkat dagu pesakit dan dongak kepala pesakit. Kita mestilah membuka saluran nafas pesakit secara mendongakkan kepalanya dengan satu tangan, sementara dagunya diangkat dengan tangan yang satu lagi. Kita juga boleh periksa lidahnya sekiranya lidahnya mengganggu saluran pernafasan. Kiranya lidahnya mengganggu saluran pernafasan, kita juga boleh mengalihkan lidahnya untuk tiada gangguan pernafasannya. Teknik ini boleh dilakukan seperti gambar rajah ini. Langkah yang seterusnya ialah breathing ataupun pernafasan. Langkah ini boleh dilakukan dengan meletakkan posisi pipi kita dekat dengan hidung dan mulut pesakit, manakala muka kita menghadap ke arah dada mangsa. Kita juga boleh melihat, mendengar dan merasa pernafasan selama 5 hingga 10 saat. Sekiranya tiada pernafasan yang berlaku, kita seharusnya memicit hidung pesakit sehingga tertutup dan memberikan 2 hembusan penuh ke mulut pesakit. Teknik hembusan ini boleh dilakukan selama 2 saat setiap hembusan. Teknik ini boleh dilakukan seperti gambar rajah berikut. Untuk teknik cara-cara yang terakhir ialah teknik circulation atau lebih dikenali sebagai peredaran darah. Teknik ini dilakukan dengan menekan dada apabila tiada pernafasan, tiada tanda-tanda pernafasan normal, batuk dan sebarang pergerakan pada mangsa. Teknik ini dilakukan dengan meletakkan tangan di dada, iaitu di sternum bone atau ulu hati, dan tekan ke dalam 1 ke 2 inci sebanyak 30 kali pada kadar 150 kali seminit dengan kiraan 1, 2,
2, 3 dan sehingga 30. Teruskan dengan 2 hembusan lagi dan 30 kali tekanan sehingga bantuan pertahanan awam tiba atau mangsa tersebut sedar. Teknik ini boleh dilakukan seperti gambar rajah ini. CPR mesti diberhentikan apabila berlakunya keadaan seperti ini. Pertama, apabila terdapatnya kepadatan AED, iaitu Automated External Defibrillator. Kedua, ketibaan pakar perubatan. Ketiga, tempat kejadian menjadi tidak selamat seperti berlakunya kebakaran dan sebagainya. Seterusnya, apabila mangsa tu mula sedarkan diri dan boleh bernafas seperti biasalah. Selain itu, apabila kita juga boleh berhenti melakukan CPR apabila kita sudah merasa letih untuk meneruskan CPR tersebut. Dan akhir sekali, kita mestilah memberhentikan CPR apabila seseorang yang terlatih telah sampai untuk memberikan pertolongan dan mengambil alih kedudukan kita. Okey, itu saja yang dapat saya kongsikan tentang cara-cara melakukan CPR. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.